أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum, apa khabar para penonton sekalian? Lama kita tak berjumpa. Moga-moga penonton semua yang mendengar dan melihat video ini sentiasa sihat walafiat, panjang umurnya dan murah rezekinya. Tak kira anda berada di manapun, yang penting anda sentiasa sihat di samping keluarga yang tercinta. Jangan lupa sebelum kita memulakan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan cerita ini, cerita seram ini kepada rakan-rakan kita yang minat tentang cerita-cerita seram, yang suka tentang kisah-kisah seram. Ya, boleh? Okey, kali ini saya akan ceritakan satu kisah, yang mana kisah ini dikirim oleh rakan kita, iaitu rakan subscriber kita dalam emailnya. Ya, ceritanya mengisahkan bahawa rakan kita, lupa nama rakan tadi, rakan kita itu namanya Rahman. Rahman menceritakan beberapa tahun yang lalu, lama lah cerita ni, dia kata tahun sekitar 2010 lah dia kata. Cerita ini berlaku di Sabah juga, di satu daerah iaitu di Sandakan, yang mana kisahnya adalah, sebelum itu iklan dulu. Kisah seramku. Kita sambung kembali, iaitu mengisahkan dua orang rakan karib, rakan sahabat, ya, yang bernama, pertama tadi Rahman. Rahman ini yang mengisahkan cerita ini. Sebenarnya cerita ini adalah pengalaman Rahman sendiri dengan sahabatnya yang bernama Amir. Amir dan Rahman ini adalah rakan karib. Kisahnya, mereka ini mempunyai minat yang sama. Minat yang sama maknanya apa saja yang Rahman buat, Amir akan ikut. Tamcing lah, rakan karib lah, begitu. Hingga kan pada satu masa Amir bercadang membawa Rahman ini pergi ke satu tempat. Tempat apa tu? Tempat untuk mereka memancing ikan. Kerana Amir ini seorang yang suka memancing. Banyak kali ikut pertandingan mancing, tetapi pertandingan memancing yang Amir ikut sebelum ini adalah pertandingan memancing cuma di kawasan darat, maknanya memancing ikan di sungai, bukan laut. Tetapi kali ini Amir mengajak Rahman untuk pergi ke satu tempat memancing di laut pula. Bukan di darat lagi, bukan di sungai-sungai lagi, tidak, tetapi di laut. Maka Rahman pun setuju. Cuma sebelum itu Rahman berkata, Mir, nak ke mana mancing, di mana, laut mana ni? Dia kata Amir, kita akan pergi memancing ke satu tempat di lautan yang ada pulau, yang mana pulau ini jarang dikunjungi oleh pelancong ataupun sesiapa sajalah. Pulau ini bukan tidak ada orang di pulau tu, ada, cuma pulau ini agak terpencil ya, daripada orang ramai. Maka telah ditetapkan tarikh dan masa. Pendek cerita, pergilah Amir dan Rahman ini pergi memancing ke satu pulau, tapi bukan maknanya di satu pulau, tapi bukan memancing di atas pulau, ya, tidak. Bukan mereka duduk di atas pulau, mereka memancing ke laut, tidak, tetapi masih dalam bot mereka, tapi berdekatan dengan pulau yang sepi itu. Ada penghuni tapi tak ramai lah. Ya, pelancong pun jarang-jarang datang, sekali-sekala sahaja. Pulau ini, masalahnya pulau ini Amir tak sebutkan pula dalam email itu. Jadi kita cuma ceritakan pulau sajalah, ya. Kita imagine lah, kita bayangkanlah pulau bagaimana. Tetapi untuk makluman para penonton sekalian, di sekitar Sandakan ni memang banyak pulau. Ada pulau yang terkenal, ada yang tak terkenal. Terkenal seperti Pulau Selingan,
pulau layang-layang, tempat telur berpenyu dan banyak pelancong datang. Tapi pulau ini tak terkenal. Ada dalam peta tapi tak terkenal. Cuma masalahnya Amir tak ceritakan pula nama pulau itu, ya. Mungkin ada sebabnya lah, ya. Sambung cerita. Maka mereka ini telah menyewa satu bot enjin sangkut, ya. Di sini biasa orang panggil enjin sangkut lah, ya. Enjin sangkut, bukan speedboat. Dia sampan yang ada atapnya tetapi dia ada enjin sangkut. Kalau speedboat tu mungkin ya, lebih kurangnya juga, tapi speedboat ni dia laju kan. Ini laju tu taklah juga, tak laju pun taklah juga, tapi sederhana. Enjinnya 25. Dalam cerita ini Amir kata enjinnya 25, kuasa 25 Yamaha. Okey. Maka lengkaplah kelengkapan dengan peralatan pancing, dengan umpan-umpannya pula yang telah mereka beli di pasar. Sebab Amir ni bercadang nak memancing ikan yang besar ni. Bukan ikan kecil-kecil, ikan yang besar-besar seperti ikan merah, ikan kerapu, ya. Jadi umpannya pun mestilah umpan yang besar-besar. Mereka telah beli umpan yang sesuai dengan ikan yang mereka pancing. Pendek cerita, sampailah mereka berdekatan pulau dan Amir bercadang untuk bermalam satu malam sajalah di sana bersama Rahman, dan Rahman pun setuju. Mereka telah siap untuk bermalam satu malam. Maknanya mereka keluar waktu petang, bermalam di sana memancing, dan besok pagi baru pulanglah. Bekalan makanan telah mereka sediakan, semua lengkaplah. Maka mereka pun mancing. Pancing, alhamdulillah banyak ikan mereka dapat. Amir dapat ikan merah, Rahman dapat ikan merah. Ya, tak lama saja mereka letakkan pancing, ikan sangkut. Ya, ikan dapat. Tiba-tiba tempat mereka ni di pulau ini, tempatnya ombaknya taklah bergelora sangat, tapi adalah ombak tu. Bot mereka pun beralun-alun, ya. Ombak ada ombak. Tapi tiba-tiba saja ada apa-apa? Sunyi sangat malam ni. Aku rasa tak sedap hatilah. Pulau tu macam makin dekat. Tiba-tiba saja ombak yang ada itu, yang beralun-alun, ya, melanggar bot mereka itu, tiba-tiba jadi tenang setenang-tenangnya. Mereka pun pelik, kenapa tenang? Mereka tak pedulilah, tak apalah, mungkin ini ialah biasalah keadaan pulau, hanya orang yang tahu sajalah keadaan laut, hanya orang tahu sajalah, ya. Orang-orang nelayan mungkin tahu kenapa ombak begini kan. Mereka ni bukan nelayan, mereka tak tahu sangat apa sebab. Jadi dalam keadaan tenang itu, Amir pun melihat Rahman, "Man, kau perasan tak? Kenapa? Laut ni tenang, tadi berombak kan?" "Iyalah, Mir, aku perasan. Mungkin ada ikan besar ni." Benar. Tak lama kemudian mereka terdengar bunyi seperti bunyi percikan air dalam ketenangan malam. Kira-kira pukul 12.30 malam itu, mereka terdengar bunyi percikan air. Bila mereka lihat ke belakang, tidak ada apa-apa yang mereka nampak. Ke kanan tidak ada, ke kiri tidak ada, ke depan bot mereka pun tidak ada. Tapi dengar percikan itu, ya. Mereka tak pedulilah, asyik mereka memancing. Asyik, ya. Asyik, tak peduli. Tiba-tiba mereka nampak di hujung bot mereka, lebih kurang 20 meter daripada bot mereka itu, mereka nampak seperti ada satu lembaga menyerupai manusia timbul di atas air. Cuma nampak kepala sahaja, sedikit kepala, ya, tak nampak mata. Seperti beginilah, timbul nampak kepala saja. Peringkat awal Rahman menyangka itu adalah buah biji kelapa, ya, buah kelapa yang hanyut di laut. Jadi Rahman tak ambil kisahlah. Tapi apa yang Rahman terkejut, yang disangkanya buah itu bergerak perlahan-lahan, dan ada seperti rambut yang panjang. Ini yang menyebabkan Rahman pun meremang bulu romanya. Dia ingatkan selama ini buah kelapa yang hanyut, rupa-rupanya kepala seperti kepala manusia, bukan kecil besar.
saiznya dan ada seperti rambut yang panjang mengurai. Tak nampak mata, cuma kepala saja yang timbul. Maka Rahman pun memberi syarat kepada Amir. Mir. Amir tak nampak ni, Amir asyik mancing. Iya, kenapa? Mir. Kenapa, Man? Kenapa? Mir. Cuba pandang tu. Mana tu? Bila Amir tak nampak benda tu, Masya Allah, Amir tak boleh berkata-kata. Terkedut Amir dalam keadaan seperti orang yang terkejut, terperanjat tu, melihat benda yang bergerak menghampiri mereka. Makin lama makin dekat. Mereka tak ada kata-kata nak diucapkan. Dalam keadaan apalagi Rahman dalam keadaan seram, menggigil tadi itu, langsung tak boleh keluarkan apa-apa kata-kata. Amir pun begitu, ya. Maka kata Amir, sempatlah Amir ni yang berisyarat kepada Rahman, sebab Rahman ni dia ni pandai baca Quran. Kata Amir, Man, baca Quran, Man. Rahman yang tadi melihat makhluk itu datang menghampiri, ya, makin tak boleh apa-apa nak buatlah, ya. Tiba-tiba bila menghampiri dekat sampai dengan buat mereka ni, mereka masih lagi terpaku di situ memandang ke arah makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu hilang begitu saja, hilang di depan mereka. Barulah Rahman dan juga Amir rasa lega. Tapi ingat, belum selesai lagi. Selepas mereka tidak melihat lagi makhluk itu, maka terdengarlah satu suara yang menyeramkan, seperti suara wanita yang mengilai itu. Ya Allah, menyeramkan. Tetapi suara itu bukan datang daripada hadapan mereka. Tadi mereka nampak makhluk itu di hadapan mereka, tetapi suara itu datang daripada arah belakang mereka. Masya Allah. Amir pun menggigil badan, ya. Rahman pun menggigil badannya mendengar suara mengilai. Akhirnya mereka melepaskan, ya, joran mereka, pancing mereka dilepaskan begitu saja. Tak sempat mereka nak gulung balik, nak masuk dalam bot, mereka lepaskan saja. Cepat-cepat Amir yang menggigil cepat-cepat, dia tarik, hidupkan enjin tu, tarik dia punya tu, hidupkan enjin dan beredar dari situ dalam keadaan masing-masing tak dapat berkata-kata. Ya, dalam keadaan meninggalkan pulau itu menuju balik ke kawasan pantai, kawasan bandar Sendakan itu dalam keadaan malam, kira-kira pukul 2 pagi. Malam pukul 2 pagi itu, Rahman yang dari tadi, ya, terpaku, takut dan sebagainya, sempat menoleh ke belakang. Bila dia toleh ke belakang, Masya Allah, ya, makhluk itu berdiri di atas pulau itu. Bukan kecil, ya Allah, bukan kecil kata Rahman, besar pulau itu. Nampak seperti makhluk itu bukan makhluk sekadar tinggi 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Tak, dia seperti makhluk yang besar, macam gergasi, berdiri di atas pulau itu, kata Rahman. Ya, tapi Rahman tak menceritakanlah dengan Amir. Amir dah pecut laju enjin bot itu sampai ke pangkalan daerah Sendakan tu. Cepat-cepat Amir matikan enjin, ikat bot, dan Rahman naik ke atas. Ya, kata Rahman, Amir, macam mana Amir? Kita nak pulang terus ke ataupun kita nak singgah mana-mana restoran untuk kopi-kopi, mana tahu ada yang masih buka lah. Amir kata, tak boleh Man, aku tak boleh. Jadi macam mana? Kita balik teruslah. Iyalah, kata Rahman. Maka mereka pun balik. Kata Amir, tapi esok kita jumpa pagi-pagi, nanti saya WhatsApp lah, ya, nanti saya message lah. Sampai ketika dah mereka balik ke rumah, Amir sepanjang malam itu menggigil, demam. Rahman tidak pula. Rahman cuma
menggigil lah, tapi taklah demam. Pagi-pagi Rahman pun bangun, hantar mesej kepada Amir. Mir, Assalamualaikum, macam mana? Sempat tak jumpa hari ni? Maka Amir menjawab, tak sempat Man, tak sempat. Kenapa? Mak saya bawa saya ke hospital, saya demam. Oh, nanti kita jumpa di hospital lah ya. Pendek cerita, maka setelah Amir sampai ke hospital, Rahman pun datang. Ketika tu Amir ditahan di hospital, masuk ward laki-laki. Maka ketika masa melawat, sempatlah Rahman bercerita dengan Amir. Ya, kata Rahman, Amir, macam mana kesihatan? Dia kata, aku demam lah sejak peristiwa malam tu. Kau tak ceritakan ke dengan mak ke dengan keluargamu? Tak. Kenapa? Takut nanti mereka marah. Saya pun gitu juga, Amir. Tapi tahu ke Amir? Kenapa kata Amir? Rahman pun pandang kanan, pandang kiri, takut-takut ada yang dengar kan. Mereka cuma berdua, maka Rahman pun bercakap perlahan, Mir, yang sebenarnya malam itu makhluk yang kita nampak itu bukan kecil. Maksud Man, macam mana? Maksud saya, makhluk kita nampak itu, saya rasalah sama ada makhluk itulah yang kita nampak pertama ketika kita nampak itu, ataupun makhluk itu ada ramai ataupun banyak. Sebab bila kita balik, yang mana Amir kan bawa bot balik, saya sempat memandang ke belakang. Saya lihat seperti ada satu lembaga yang besar macam gergasi berdiri di atas pulau itu, Mir. Ya kah? Ya kah, Man? Ya, Mir, betul, Mir. Demi Allah. Masya Allah. Tak lama kemudian ada seorang ustaz datang. Ustaz ni dipanggil oleh Ibu Amir, sebab Ibu Amir rasa macam lain lah. Sebab mengikut cerita doktor yang merawat Amir, Amir ni demam-demam biasa, tapi entah kenapa dia ditahan di wad pula. Jadi sebab itu Ibu Amir panggil seorang ustaz. Maka bila sampai ustaz tu ke wad Amir, tak sempat mereka sembang lebih panjang. Maka ustaz tu pun bertanya, ya Amir, apa kabar? Amir semalam pergi mancingkan. Ya Ustaz, tak sempat Amir menceritakan ya di mana mereka mancing, seolah-olah Ustaz tu sudah tahu. Mungkin ibu Amir bagi tahu, mungkin sebab ketika Amir pergi ke pulau itu, ini kata Rahman lah, kata Rahman, mungkin Ibu Amir yang memberitahu Ustaz itu. Sebab ketika Amir dan Rahman pergi ke pulau itu, sempat Amir berpesan dengan ibunya dia datang ke pulau itu. Maka Ustaz pun ceritakan kepada Amir dan Rahman, kamu tahu tak, dulu Ustaz pernah datang ke pulau itu. Ya? Kata Rahman, iya, Ustaz datang merawat seorang pesakit yang kena gangguan. Yang mana pesakit itu menceritakan bahawa pesakit ini perempuan, bahawa ketika dia turun ke bawah, ya, rumah tu tandasnya di luar. Rumah kampung itu tandasnya di luar, bukan macam kita sekarang ni dalam taman, dalam flat, tandas dalam rumah. Rumah itu, kampung pulau itu, rumahnya tandas di luar. Maka pendek cerita, Ustaz tu ceritakan ada seorang gadis subuh-subuh pergi keluar untuk menunaikan hajat lah, masuk dalam bilik air lah. Entah itu tak ceritalah apa tujuan, tapi hajatnya lah. Tetapi belum sempat dia pergi ke bilik air, tiba-tiba dia jatuh rebah pingsan. Maka diubatlah berhari-hari oleh orang-orang kampung, bahkan dibawa klinik, tak sedar-sedar. Sehinggalah saya datang, kata Ustaz itu menceritakan kepada Amir. Jadi Ustaz macam mana? Kata Ustaz ni, bila saya datang, saya rawat menggunakan bacaan-bacaan ruqyah dan sebagainya, maka gadis itu terjaga, dan setelah terjaga dah terjaga, dah makan, dah minum, dah apa kata orang, dah sedar, dah sihat, barulah gadis itu menceritakan kepada ibu dan ayahnya dan Ustaz sekali bahawa ketika dia hendak ke bilik air di luar rumah tu, dia ternampak satu makhluk, satu lembaga yang sangat besar berdiri depan rumah mereka. Masya Allah. Bila mendengar begitu, Rahman dan Amir pun meremang bulu rumah mereka. Dia kata, Ustaz, kata Amir, kata Rahman, sekaligus mereka berkata, Ustaz, serentak. Rahman dan Amir, Ustaz, kenapa? Kata Ustaz, itulah yang kami nampak Ustaz, itulah yang kami nampak Ustaz.
Ini ceritanya. Jadi cerita ini berakhir di sini. Cerita ini berakhir di sini. Yang Rahman nampak dan yang Amir nampak, rupa-rupanya makhluk itu, kata Ustaz, adalah makhluk penunggu di pulau itu. Makhluk itu adalah penunggu di pulau itu, dan makhluk itu mengikut Ustaz itu, mengikut cerita Ustaz adalah makhluk itu adalah daripada spesies jin. Jin ya. Ini mengikut cerita Rahman dalam email. Jadi para penonton sekalian, selesai cerita ini. Ya, selesai dari cerita ini. Mudah-mudahan dia dapat memberi pengajaran kepada kita, dan anggaplah cerita ini sekadar hiburan saja. Ya, jangan mudah percaya, melainkan kita merasainya. Hanya orang yang merasai ataupun berada dalam pengalamannya saja yang tahu cerita yang sebenarnya. Apapun, anggaplah ini sebagai hiburan. Yang kita takut hanya Allah dan tidak takut selain daripadanya. Sekian, bertemu lagi dalam kisah seramku di video akan datang. Assalamualaikum. Bertemu lagi.